Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk jumpa lagi setelah kelas yang terakhir 2 minggu lepas untuk sambung bercerita tentang sirah 4 orang khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih lagi cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kita masih lagi cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di awal kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua ni berlaku ketika tahun ke-11 ataupun tahun ke-10 Hijrah, 10 sehingga tahun ke-11 di peringkat awal kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita sambung insya-Allah pada hari ini tentang peperangan tentera Islam melawan kelompok-kelompok murtad. Tapi sebelum tu, sambungan rentetan daripada yang kita dah bincang dalam kelas yang lepas, antara satu perkara kontroversi yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu adalah dia membunuh Malik bin Huwairah. Malik bin Huwairah dan juga satu kumpulan manusia yang dia jumpa dalam perjalanan untuk pergi ke Yamamah. Dia bunuh Malik bin Huwairah, yang mana sebelum tu Malik bin Huwairah ni bersama dengan Sajah, yang jika yang panggil Sajah tu Sajah. Okey, Malik bin Huwairah dia bersama dengan grup Sajah, perempuan yang mendakwa, perempuan Nasrani yang dia kata dia jadi Nabi. Kemudian apabila Sajah join Musailimatul Kadzab atau Musailimatul Kadzab, masa tu Malik bin Huwairah dia orang kata dia berlepas diri ataupun dia macam fras, lalu dia tinggal keseorangan di tempat yang namanya Butah di kawasan Najat juga dekat dengan Yamamah. Apabila ditinggal di situ, ketika itulah Khalid Al-Walid bersama dengan sekumpulan tentera datang di tempat dia. Lalu Khalid telah membunuh dia. Baik, pembunuhan Malik bin Huwairah ni ada perbezaan pandangan ataupun ada isu yang dibangkitkan oleh para sahabat. Antaranya Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang dia bersama dalam tentera Khalid. Kenapa mereka kritik? Sebab tak ada bukti jelas yang Malik bin Huwairah ni kafir. Tak tahu ketika tu dia dah bertaubat ataupun dia tidak bertaubat. Mereka tak jelas. Sebahagian para sahabat yang ikut bersama-sama dengan Khalid dalam peperangan tu, mereka kata dia telah Islam sebab dia menunaikan solat, tapi Khalid tetap membunuh dia. Lalu isu ni dibawakan kepada Abu Bakar. Antara sebab Khalid Al-Walid membunuh dia adalah kerana dia tak mau bayar zakat. Itu antara sebab yang jelas. Apabila dalam sebahagian riwayat disebutkan Khalid apabila berjumpa dengan Malik bin Huwairah, Khalid tanya dekat dia, apa pandangan kau tentang zakat? Kenapa engkau membezakan di antara zakat dan juga salat? Kata Malik bin Huwairah, zakat itu adalah tuntutan sahibukum, dituntut oleh Rasul kamu. Maka Khalid marah dia, kerana kalau engkau kata Muhammad ni kami punya Rasul, artinya Muhammad bukan kau punya Rasul. Maka Khalid Al-Walid mentafsirkan perkataan tu, menganggap dia kafir dan membunuh dia. Tapi dia salat. Sebab tu Abu Qatadah balik mengadu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagi tahu kata Khalid telah membunuh orang Islam pada ketika ini. Lalu mereka pujuk Abu Bakar untuk lucutkan jawatan Khalid. Dan salah satu isu lagi, setelah Malik bin Huwairah ni dibunuh, Khalid kahwin dengan bini dia, Ummu Tamim, bini dia, Ummu Tamim. Nama dia Laila binti Sinan, Ummu Tamim. Khalid berkahwin dengan bini dia. Maka ini isu yang besar lah kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah penulisan beberapa orang Syiah. Mereka mengkritik dan mereka kutuk Khalid dalam kes ni.
Bahkan sebahagian daripada mereka namakan Malik bin Nuwairah, mereka sebut radhiyallahu anhu. Kira anggap kononnya macam dia ni seperti sahabat Nabi, tapi dia telah dibunuh oleh Khalid Al-Walid. Sebenarnya tak betul lah. Sama ada dia Islam ataupun dia tak Islam, sama ada dia bertaubat ataupun tidak, jauh beza kedudukan dia dengan kedudukan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Jauh beza kedudukan mereka berdua. Dan rekod sejarah beritahu kat kita, dia tak nak bayar zakat. Jadi Khalid Al-Walid pegang dengan fatwa Abu Bakar yang asal. Kalau orang tu dia kata dia Islam, dia tunaikan solat, tapi dia cuma nak solat je, tak nak bayar zakat, Abu Bakar kata aku akan perangi mereka. Abu Bakar kata je, Khalid buat betul-betul. Siapa yang dia buat? Kepada Malik bin Nuwairah. Sebab tu apabila Abu Qatadah dan juga Umar radhiyallahu anhu mengkritik, mereka kata tak tahu lagi dia kafir ke tak, Khalid bunuh dia. Dan Khalid kahwin dengan bini dia. Dia kahwin dengan bini dia. Ini juga menimbulkan pertikaian di kalangan orang lah, sebab Khalid kahwin tu awal, tak tunggu 4 bulan 10 hari iddah untuk orang yang suami dia mati. Para ulama mereka membahaskan bab ni. Mereka kata dalam kes ini dia dianggap tawanan perang. Sebab dia mati ni, suami dia tu Malik meninggal dalam perang, berperang dengan Khalid. Jadi sebagai tawanan perang, dia tak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Cukuplah sekadar dia tunggu al-istibra', sekali haid, untuk menunjukkan yang dia memang tak mengandung anak dengan laki dulu tu. Kemudian Khalid kahwin dengan dia. Adalah perkataan diriwayatkan daripada Malik bin Nuwairah. Disebut ketika dia berdepan dengan Khalid, hampir-hampir nak dibunuh oleh Khalid, dia kata qutiltu fiki, aku ni dibunuh disebabkan oleh engkau. Dia kata kat bini dia, sebab bini dia cantik. Dia tengok Khalid, dia pun anggap mungkin dia boleh perasan lah, kalau aku mati ni bini aku Khalid akan ambil. Memang betul Khalid Al-Walid kahwin dengan bini dia. Tetapi bukan itu sebab dia dibunuh. Dia dibunuh disebabkan dia tak mau bayar zakat. Sama ada dia Islam, bertaubat ataupun tak bertaubat, tapi dia tetap tak bayar zakat. Jadi itu ketegasan Khalid Al-Walid dalam melaksanakan perintah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bagi fatwa, bagi tahu, kamu pergi kampung, orang tak bayar zakat, kamu serang mereka. Dan Khalid serang betul. Apabila para sahabat ragu-ragu, penduduk tempat ni, Malik bin Nuwairah, mereka ni solat, mereka mengucapkan syahadah, mereka anggap Nabi Muhammad itu Rasul, tetapi Khalid membunuh mereka sebab mereka tak bayar zakat. Dan mereka dibawa balik setelah ramai orang report, bagi tahu kepada Abu Bakar tindakan Khalid ni, dia sangat mudah menghunuskan pedang dia tu kepada musuh, kepada sesiapa sahaja. Dia tak bagi peluang dan sebagainya. Lalu Khalid ni dipanggil balik oleh Abu Bakar. Abu Bakar panggil dia, minta penjelasan dia. Ini sebelum pergi ke Yamamah, dia dipanggil balik dan Abu Bakar dengar penjelasan dia. Dia pun minta maaf. Kemudian dia dihantar semula. Ketika itu di Madinah ni ada satu macam punya tekanan kepada Abu Bakar untuk melucutkan jawatan Khalid. Dan antara yang terlibat dalam tekanan itu adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka bagi pressure kat Abu Bakar, lucutkan Khalid, ganti dengan orang lain, sebab dia ni terlalu mudah membunuh orang. Tetapi Abu Bakar tak ikut perkataan mereka, Abu Bakar tak ikut saranan mereka. Abu Bakar kekalkan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Sebab kekalkan Khalid melawan orang murtad ni sangat penting. Motivasi tentera, rekod perang dia baik, dia tak kalah. Dan dia orang yang betul-betul setia dengan Abu Bakar. Dan wujud Khalid ni telah memadai untuk mendiamkan semua tentangan daripada dalam. Sebab tu antara Khalid adalah orang yang paling dibenci oleh Syiah. Sebab dia orang kanan Abu Bakar, sentiasa bersama dengan Abu Bakar. Apa sahaja keputusan Abu Bakar nak buat, dia orang first yang pergi laksanakan. Itulah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Baik, kita sambung hari ini muka surat 124 tentang perang Aqrabah, iaitu peperangan berlawan dengan Musailimatul Kadzdzab. Baik, Musailimah secara ringkasnya, dia ni tinggal di Yamamah. Yamamah kawasan Najd, ataupun sekarang ni kawasan Riyadh. Yamamah ni satu kawasan yang besar di tengah-tengah Saudi, di Riyadh. So dia menjadi tempat jalan perhubungan di antara Madinah dengan Bahrain.
Bahrain ni termasuklah Qatar, Bahrain, Kuwait. Kawasan tu semua dulu namanya Bahrain. So nak pergi ke situ kena lalu Riyadh dulu. Sekarang nama dia Riyadh, dulu nama dia Yamamah. Jadi Musailimatul Kadzdzab, dia ni dipanggil Rahmanul Yamamah, pemimpin besar di Yamamah. Apa yang dia buat? Dia bercita-cita nak jadi Nabi, macam Nabi-Nabi yang kita sebut sebelum ni. Dan dia bersungguh-sungguh nak jadi Nabi. So daripada asal lagi, apa yang dia buat adalah dia tiru Nabi SAW. Dia daripada awal lagi, bila Nabi duduk di Mekah, dia hantar orang pergi ke Mekah dengar bacaan Al-Quran. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, pergi dengar, bagi tahu dia. Dia pergi ke Yamamah, dia sampaikan kepada kaum dia, ini Quran sampai ke aku. Ataupun dia tukar-tukar, pusing sikit ayat tu, bunyi sama macam Nabi buat, lalu dia sampaikan kepada kaum dia. Dia kata, yang itu Quran yang turun kepada aku. Itu Musailimah. Dan Nabi ada mukjizat, dia tak ada mukjizat. Apa dia buat? Dia mendalami ilmu sihir dan juga ruqyah. Dia pakar sihir. Dia belajar segala macam sihir untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan yang tak ada kat orang lain, sampai orang boleh angkat dia jadi Nabi. Musailimah. Tahun ke-9 Hijrah, satu kumpulan manusia daripada Yamamah, mereka pergi jumpa Nabi SAW. Ketika setelah Allah turunkan ayat yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ramai-ramai orang masuk agama Islam, satu kelompok daripada Yamamah pergi jumpa Nabi SAW untuk memeluk Islam. Mereka pergi. Musailimah salah seorang daripada mereka. Orang semua masuk Islam, bai'ah Nabi SAW. Musailimah ni dia kata kat Nabi SAW, ittaba'tuka law ja'alta amr min ba'dika, amr li min ba'dika. Dia kata, wahai Muhammad, aku akan ikut engkau dengan satu syarat. Engkau tinggalkan kenabian kepada aku setelah engkau. Pas baton ni dekat aku. Apa yang kau meninggal, engkau bagi aku jadi Nabi, aku taat kepada engkau. Sekarang aku lantik engkau jadi Nabi, aku bai'ah kepada engkau. Dia letak syarat kepada Nabi SAW. Nabi ketika tu Nabi tengah pegang satu besi kat tangan, satu potongan kecil tu. Nabi kata, wallahi benda kecil ni pun aku tak akan bagi dekat hang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibn Abbas. Nabi kata, aku tak akan bagi benda kecil ni pun, apatah lagi kenabian, yang memang aku tak akan bagi dekat hang. Dan Nabi SAW sebut, ra'aitu ma ra'aitu fika illa ma ru'itu ma ra'aitu, atau kama qala. Nabi kata kepada dia, dan aku tidak lihat kepada engkau melainkan apa yang telah diperlihatkan kepada aku tentang engkau. Nabi sebut kepada Musailimah. Hadis itu didengar oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia tertanya-tanya, apa yang Nabi diperlihatkan tentang Musailimah ni. Lalu dia jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibn Abbas tanya kepada Abu Hurairah, apa maksud perkataan Nabi yang bila Nabi jumpa Musailimah, Nabi kata dekat dia, aku tak lihat satu pun kepada engkau melainkan apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Masa tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi pernah lihat satu malam ketika baginda tidur, baginda bermimpi dua rantai besi, rantai emas berada di atas genggaman Nabi SAW. Nabi tengok dua rantai emas. Kemudian umirtu an unfakh, Nabi kata aku diperintahkan dalam mimpi itu untuk aku hembus dua rantai emas ni. Dan Nabi hembus, apabila Nabi hembus, rantai itu berkecai dan juga ditiup angin terbang. Kata Nabi SAW, bila Nabi bangun, Nabi cerita dekat Abu Hurairah, aku takwilkan mimpi ini dengan dua orang yang akan membawa, menyesatkan manusia. Satu Al-Ansi, yang kita dah cerita dulu di Yaman, yang nak bunuh dia itu susah. Orang masuk keluar, nak bunuh dia, buat strategi macam-macam. Satu lagi Musailimah sahibul Yamamah, Musailimah yang duduk di Yamamah. Nabi sebut kepada Ibn Abbas. Baik, itu berlaku tahun ke-9. Kemudian Musailimah pun balik ke kampung dia, Yamamah. Apabila dia balik ke kampung dia, selang setahun, tahun ke-10, dia hantar surat kepada Nabi SAW. Dia hantar dua orang wakil, bawa surat utusan sampai kepada Nabi SAW. Bila sampai di Madinah, Nabi tanya, siapa ni? Kami bawa utusan daripada Musailimah. Nabi kata, para sahabat bacakan apa surat dia. Dia tulis, min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dia kata surat ini ditulis oleh Musailimah Rasulullah kepada Muhammad pun Rasulullah. Hang dengan aku sama, kita satu level. Dia kata sama, daripada Rasulullah kepada Rasulullah.
Kata Musailimah dalam surat dia, itu dia kepada Nabi, dia kata sesungguhnya bumi Allah ini dipecah kepada dua. Nisfuhu lil Quraisy wa nisfuhu lana. Separuh daripada bumi Allah ini milik Quraisy dan separuh lagi milik kami. Dialah Yamamah. Tapi dia kata walakinnal Quraisy qaumun la yansifun. Tetapi apa boleh buat, Quraisy ini satu kaum yang tidak adil, nak berebut semua. Itu dia kata Nabi. Seolah-olah dia nak kata Allah bahagi kuasa kita dua orang, tapi hang seorang ambil semua, tak bagi kuasa kat aku. Dua orang hantar utusan kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, "Lau anna ar-rasul la tuqtal laqataltukum." Nabi kata kat mereka, kalaulah utusan tidak boleh, utusan ni tak boleh dibunuh, kalau dah utusan boleh dibunuh, maka aku telah bunuh kamu berdua. Lalu Nabi SAW hantar seorang sahabat yang bernama Habib ibn Zaid al-Ansari balas surat Musailimah. Habib bawa surat ni pergi jumpa Musailimah dia kata. Habib bawa surat Nabi SAW, Nabi balas tulisan dia panggil Ubay bin Ka'ab, tulis surat balas kepada Musailimah. Tulis kepada dia, min Muhammadin Nabi ila Musailamatil Kadzdzab. Surat ini ditulis oleh Muhammad An-Nabi kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Daripada situ lekat nama dia Musailimatul Kadzdzab sampai hari kiamat dia akan dipanggil oleh Musailimatul Kadzdzab. Nama itu telah diberikan kepada dia oleh Nabi SAW. Nabi tulis kepada dia, salamun ala man ittaba'al huda fa innal arda lillah yurithuha man yasha'a min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi kata sejahteralah kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah dan Allah warisi kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Bukan kamunya separuh, bukan aku punya separuh. Allah wariskan bumi ini kepada sesiapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya yang tinggal di hujung adalah untuk orang-orang muttaqin. Habib bawa surat ni pergi jumpa Musailimatul Kadzdzab, bacakan kepada dia. Dua orang utusan Musailimah masa datang jumpa Nabi mula-mula, Nabi tanya kepada mereka dua orang, atashhadani anni Rasulullah, kamu dua orang bersaksi tak aku ni Rasulullah? Nabi tanya kat mereka sebelum tu, masa mereka mai jumpa Nabi. Dia berkata, nashhadu annaka Rasulullah, kami memang bersaksi engkau Rasulullah wahai Muhammad. Ini benda yang kita sepakat, hang memang Rasul. Kemudian Nabi tanya, Musailimah pula macam mana? Dia berkata, Musailimah pun Rasul juga. Musailimah pun Rasul juga. Itu yang Nabi marah kat dia. Nabi kata, kalaulah utusan tak boleh dibunuh, aku bunuh pada orang. Balik orang pada orang. Balik dia. Habib ibn Zaid bawa surat Nabi SAW. Lalu dia tanya kepada Musailimah, tanya kepada Habib, atashhadu anna Muhammad Rasulullah, adakah engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Kata Habib, na'am, ya, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Atashhadu anni Rasulullah. Musailimah tanya, adakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Habib kata, inni asam la asma', aku bisu tak dengar. Aku bisu tak dengar. Musailimah seksa dia, Musailimah potong tangan dia. Kemudian tanya dia lagi, atashhadu anna Muhammad Rasulullah, engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Dia kata, na'am. Apakah engkau bersaksi aku Rasulullah? Dia dah dipotong anggota dia satu. Dia kata, inni asam la asma', aku bisu, aku tak dengar. Dipotong sampai akhirnya setelah dia mati, jenazah dipotong, mayat dia dipotong. Habib ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini peristiwa berlaku ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar mengambil pemerintahan. Abu Bakar jadi khalifah, dan antara peperangan yang paling besar menentang orang murtad ni adalah menentang Musailimah. Sebab tu Abu Bakar hantar dua orang, Ikrimah dan juga Syurahbil ibn Hasan. Ikrimah dan Syurahbil dan Abu Bakar, jalan yang sama sebenarnya, Ikrimah, Syurahbil dan juga Khalid. Tapi Abu Bakar hantar Khalid untuk selesaikan urusan-urusan lain. Tapi Ikrimah dan Syurahbil dua-dua ni terus pergi ke Yamamah selesaikan urusan Musailimah. Pergi ke sana, kumpul kekuatan dan serang. Tapi Ikrimah dia pergi serang dulu sebelum Syurahbil sampai. Bila dia serang dulu, Musailimah pun dia ingat dia macam kuat sebab dia telah mengalahkan Ikrimah. Ikrimah terpaksa berundur. Lalu situasi tu, perang pertama dimenangi oleh Musailimah. Dia kuat lah.
Dan akhirnya Nabi Abu Bakar Siddiq menghantar Khalid bersama dengan Ikrimah dan juga Syurahbil, 3 kumpulan tentera untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab. Baik, apabila Khalid al-Walid radhiyallahu anhu bersama dengan kumpulan tentera dia datang, mereka pergi ke tempat yang namanya Aqrabah, di Aqrabah. Ketika tu tentera Musailimah ni banyak, Ahlul Yamamah, hampir kesemua mereka murtad. Tak ramai yang masih kekal Islam. Yang kekal Islam ni sikit je. Antaranya kelompok yang setia dengan Sumamah ibn Usal radhiyallahu anhu. Sumamah ni dia tetap. Saya dah cerita dulu dan saya ulang minggu lepas. Sumamah ni cerita dia masuk Islam, epic juga lah. Dia ni orang yang, antara orang yang dinamakan paling bermaruah. Dia pernah ditangkap oleh Nabi SAW. Nabi tangkap dia, Nabi ikat dia dalam tiang masjid, dalam Masjid Nabawi. Pagi-pagi Nabi datang dan Nabi tanya kepada Sumamah ibn Usal, "Ma bika ya Sumamah? Apa khabar engkau?" Dia kata, "Ana khair ya Muhammad. In taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir wa in kunta turidul mal fasal minhu tu'ta." Dia kata, "Wahai Muhammad, aku dalam keadaan yang baik. Kalau engkau bunuh aku orang yang ada darah. Engkau bunuh aku, pengikut aku akan tuntut bela sebagaimana perkara biasa. Kalau wahai Muhammad engkau maafkan aku, sesungguhnya aku orang yang pandai bersyukur. Aku tahu nak berterima kasih macam mana. Kalau kau nak harta, tulis berapa banyak kau nak, aku berikan kepada kau." Nabi tinggalkan dia. Esok pagi Nabi datang, Nabi tanya, dia jawab sama. Hari ketiga dia jawab sama. Nabi kata, "Atliqhu, lepaskan dia." Sumamah ibn Usal, dia keluar, dia pergi ke satu tempat dari telaga, dia mandi dan dia patah balik kepada Nabi SAW. Ketika tu dia mengucap, "Aku bersaksi bahawa Muhammad, bahawa engkau adalah Rasulullah." Ini orang yang ada maruah. Sebab apa dia tak masuk Islam awal-awal? Sebab kalau masuk Islam awal-awal, nanti orang kata dia takut. Orang kata dia masuk Islam sebab terpaksa. Tapi start daripada itu, dia berpegang teguh dengan Islam. So ketika ni, dia antara orang yang berdepan dengan Musailimah al-Kadzdzab, Yamamah. Dia yang berdiri dan berkhutbah kepada mereka. "Wahai orang Yamamah, dengar dan taat perkataan aku. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul dan tidak ada Rasul selepas Muhammad. Tak mungkin ada 2 orang Rasul." Lalu dia bacakan Al-Quran. Dia bacakan ayat Al-Quran dan dia kata, "Macam mana kamu nak bandingkan ayat ini dengan perkataan bodoh yang diucapkan oleh Musailimah? Tak sama." Tapi dia kata ikut dia, tak ramai yang ikut dia. Dia dan kumpulan dia yang kecil, mereka pertama sekali lawan dengan Musailimah. Akhirnya bila datang tentera, dia pesan dekat mereka akan datang tentera. Datanglah ramai tentera. Ketika tu dia pesan kepada mereka, akan datang tentera dipimpin oleh orang yang tidak dinamakan. Nama dia tak dipanggil dengan dia dan tidak dibinkan dengan bapa dia. Dia dipanggil Saifullah, iaitu Khalid akan datang dan memerangi kamu. Tapi dia tak mau ikut cakap dia. Lalu mereka bersiap tentera 40,000 orang lebih kurang. Ketika itu Khalid al-Walid radhiyallahu anhu dengan Syurahbil, dengan Ikrimah dan juga bersama dengan Sumamah dan pasukan dia yang kecil, mereka berkumpul. Khalid al-Walid hantar Umair ibn Salih al-Yashkuri. Umair ibn Salih, Khalid beritahu dekat dia dah masuk Islam, dia daripada Yamamah. Khalid hantar dia pergi jumpa kaum kau, bagi tahu kepada mereka, minta mereka bertaubat, berhenti berlawan. Mungkin Khalid dia terkesan sikit bahawa kena tazkirah dengan Abu Bakar, dengan orang senang-senang, so dia tukar strategi. Dia hantar Al-Amr bin Salih al-Yashkuri, hampir jumpa kaum hang, bagi tahu kepada mereka jangan lawan. Maka Umair dia pergi jumpa kaum dia, pergi ke tengah-tengah Yamamah, bagi tahu kepada mereka Muhammad adalah Rasul dan akan datang kepada kamu tentera yang dipimpin oleh Khalid, akan datang dan serang kamu. Kamu takkan boleh lawan, apa pun kamu buat, kamu tetap akan kalah. Tak sama. Islam di hadapan, kufur akan sentiasa di belakang. Dia pesan kepada mereka. Lalu dia kata, sementara pedang masih lagi berada di dalam sarung dan sementara mata panah masih lagi berada di dalam bekas, bertaubatlah kamu. Kalau tidak, kamu akan diserang, kamu akan dikalahkan, kamu pasti dikalahkan. Mereka tak ikut, siap juga nak lawan. Jadi Musailimah al-Kadzdzab, dia pun siapkan tentera dia. Antara pemimpin tentera dia 2 orang. Satu Al-Muhakkam ibn Tufail, satu lagi Ar-Rajal ibn Unufwah.
Muhakkam dan juga rajal. Baik, saya nak cerita tentang rajal. Rajal ni jenis jahat. Bismillah. Jahatnya rajal ni, dia main jumpa Nabi SAW. Dia mengaku masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia belajar Al-Quran daripada Nabi SAW. Dia hafal Al-Quran, dengar daripada mulut Nabi SAW. Rajal Ibn Urfuh. Tapi apa dia buat lepas tu? Dia balik, Nabi hantar dia untuk pergi bagi tahu kepada kaum Yamamah untuk menerima Islam, untuk jangan jadi murtad. Dia balik. Sebelum dia balik, saya cerita dalam sebahagian riwayat disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah duduk bersama dengan satu kaum di kalangan para sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, akan ada salah seorang daripada kamu, dia punya gigi geraham lebih besar daripada bukit Uhud. Dalam hadis lain Nabi sebut, orang dan ahli neraka gigi geraham dia lebih besar daripada bukit Uhud. Nabi kata kepada kumpulan ni, akan ada satu daripada kamu geraham dia lebih besar daripada bukit Uhud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila dia dengar perkataan Nabi SAW, dia jadi risau. Dan dia hafal setiap seorang daripada mereka. Dan dia semakin risau apabila mereka mati. Satu kumpulan tu, seorang mati dia risau, siapa akan kena perkataan ni? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhirnya semua meninggal melainkan aku dan juga rajal. Semua orang meninggal, tinggal kami berdua je. Abu Hurairah kata dia risau, takut perkataan Nabi itu kena dia. Sampailah Nabi utuskan rajal yang pergi jumpa Musailimah. Dia pergi, apa dia kata? Aku jumpa dengan Muhammad, aku duduk dengan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad telah bersaksi bahawa Musailimah adalah Nabi sama macam Muhammad. Para sahabat kata rajal dia lebih jahat daripada Musailimah. Dia yang gerakkan orang, dia yang yakinkan orang bahawa Musailimah adalah Nabi. So ni dua pemimpin tertinggi dia, Al-Muhakkam dan juga rajal. Apa yang rajal buat, dia beritahu kepada orang bahawa Nabi sendiri mengaku bahawa yang Musailimah ni adalah Nabi sama seperti dia. Baik, selepas itu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia pergi ke tempat yang namanya Aqrabah bersama dengan kumpulan tentera Islam yang dah berkumpul semua sekali, ramai mereka, untuk berperang dengan Musailimah. Dalam perjalanan mereka nak pergi ni, mereka jumpa dengan satu kumpulan Bani Tamim. Satu kumpulan Bani Tamim nak pergi perang juga dengan Bani Hanifah. Bani Tamim yang Arab ni, yang Melayu dah tak lagi. Nanti kita cerita. Bani Tamim ni Arab dia. Mereka jumpa 60 orang tentera berkuda Bani Tamim. Khalid tangkap mereka, bawa balik. Sesat juga ni. Ini sesat, lawan dengan sesat. Sama-sama sesat. Khalid tanya kepada kumpulan mereka ni, kamu nak pergi mana? Dia kata kami nak pergi perang dengan Yamamah. 60 orang ditangkap. Khalid tanya kepada mereka, apa keputusan kamu tentang Nabi sebenarnya? Ada Nabi lagi ke selepas Muhammad? 60 orang ni kata, minna Nabi wa minkumun Nabi. Kami ada Nabi kami, hang pun ada Nabi hang juga. Diplomasi sama, fair. Macam mana? Jangan, kita fair, tak ada perbezaan. Hang ada Nabi, kami pun ada Nabi. Kali kita bunuh semua sekali. 60 orang bunuh semua. Bunuh semua. Seorang last sekali dia tinggal, Majah' ibn Murarah. Majah' ibn Murarah, orang kata kat Khalid, dia ni pemimpin besar, janganlah bunuh dia. Biarkan dia, jangan bunuh dia. Maka Khalid tak bunuh dia. Majah' ni, tapi Khalid bahan dia betul-betul. Khalid bahan dia, tiap-tiap hari Khalid akan duduk. Apa yang pernah dengar Nabi apa bagi ayat, dia dengar Al-Quran dia hina. Macam mana Nabi yang bagi ayat yang bangang macam ni? Nabi Muhammad bagi ayat bagus. Jadi Majah' ni dibiarkan hidup, dia diikat oleh Khalid dan Walid. Selain daripada tu, mereka dibunuh. Baik, tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid dan Walid ketika mereka berada di Aqrabah nak pergi serang Musailimah. Khalid ni satu orang yang sentiasa paling cermat menyusun tentera. Dia memang sangat cermat. Banyak syair-syair Arab bercerita tentang kehebatan dia daripada zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Dia akan study betul, dia tak biarkan satu ruang pun untuk musuh ambil alih. Disebutkan bahawa Khalid dia tak ada lah mana-mana rahsia musuh yang tak sampai kepada pengetahuan dia, melainkan dia tahu semua. Maka dia susun tentera.
Antara yang ada kedudukan ketika itu, Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim pegang bendera Muhajirin, Thabit ibnu Qais pegang bendera Ansar. Dua orang ni diberi bendera. Bendera ni benda paling penting masa perang. Jatuh bendera maksudnya kalahlah pasukan tu. So Salim dan juga Thabit, bendera Muhajirin dan Ansar. Yang jadi field punya marshal ni, pemimpin utama perang adalah Syarahbil ibn Muhajir. Dihantar oleh Khalid hang jadi ketua yang bagi arahan dekat medan. Di depan Khalid al-Makhzumi, di depan. Di sebelah kanan Abu Hudzaifah, pasukan kanan. Pasukan kiri Syuja'. Di sebelah kiri, di belakang tentera Zaid ibn Khattab, adik-adik kepada Umar al-Khattab. Dia duduk di sebelah belakang. Dan juga tentera berkuda dipimpin oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Pemimpin Muhajirin dan Ansar semua berada dalam kumpulan tentera Khalid al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi mereka pun pergi perang berhadapan dengan Bani Hanifah. Dan peperangan dengan Bani Hanifah ni di Aqrabah digambarkan sebagai peperangan yang sangat dahsyat pada ketika itu. Sangat dahsyat. Dalam semua peperangan melawan murtad, ini peperangan yang paling dahsyat. Ramai di kalangan para sahabat Nabi SAW meninggal dunia ketika perang ini. Kenapa perang ini dahsyat? Mereka lawan dengan 40,000 orang Yamamah. Kenapa dia dahsyat? Sebab ucapan mereka sama. Semua kata mereka ni menyembah Allah, mereka ni mengikut Islam betul-betul. Bahkan tentera Musailamah, dia claim dia lebih baik daripada tentera Khalid. Dia kata kami terima Muhammad Rasul, tapi kami pun Rasul juga. Di sisi kami pun ada Rasul. Maka peperangan itu perang yang sangat sengit di antara dua. Dan satu lagi, Musailimah pakar sihir. Dia tunjukkan keajaiban yang tak ada pada orang lain. Kadang-kadang kita boleh lawan dengan orang biasa, tapi kita takut dengan ahli sihir. Dengar sihir dia, kita jadi ketak lain macam, takut. Kita takut ahli sihir tu boleh menimpakan mudarat kepada kita. Jadi package ni semua ada pada Musailimah. Dia dianggap Nabi, dia kumpulkan ramai orang, dan dia ada sihir. Semua benda ni dia gunakan untuk lawan dengan tentera Khalid. Tetapi apa yang berlaku, pasukan tentera Islam ni mereka tidak langsung tak patah balik, mereka lawan. Dan peperangan yang sangat sengit pada ketika itu, bercampur aduk musuh, sehingga dalam bilik ataupun khemah khas untuk Khalid pun dimasuki oleh musuh. Maksudnya perang tu sangat bercampur semua orang, tak ada tempat yang boleh dipertahankan, tak ada tempat yang selamat. Khalid keluar cuba untuk cari Musailimah. Tentera dia ketika tu mereka berjaya sampai masuk dalam khemah Khalid, dan mereka hampir nak bunuh Ummu Tamim tadi, isteri yang Khalid baru kahwin. Ketika itulah orang yang ditangkap tadi, iaitu Maja'ah, dia yang tahan mereka. Maja'ah kata jangan bunuh dia. Perempuan ni adalah perempuan yang baik, mereka pun tak bunuh, mereka keluar balik. Maksudnya mereka sampai ke dalam bilik Khalid. Peperangan yang sangat dahsyat berlaku di antara mereka. Dan dahsyatnya peperangan tu sampai tentera Islam ni mereka tak tahu nak bunuh siapa, bercampur aduk. Mereka tak tahu musuh datang daripada mana. Akhirnya mereka kata kepada Khalid, akhlisna, pisahkan kami supaya kami kenal kawan kami tak bunuh sesama sendiri. Maka Khalid kata, okey, tukar strategi. Muhajirin bersama dengan Muhajirin, Ansar bersama dengan Ansar. Maka ketika ni semua orang kenal semua orang berperang. Dan Khalid tahu di mana tentera yang lemah, di situ dia boleh hantar pertolongan, kuatkan tentera di kawasan itu. Itu peperangan yang sangat dahsyat, perang Yamamah. Dan kalau kita baca dalam buku ni, diceritakan banyak para sahabat yang sangat hebat perjuangan mereka dalam perang Yamamah. Antaranya Al-Bara' ibn Ma'rur yang first kali disebutkan di sini. Bara' ibn Ma'rur ni cerita dia orang Ansar yang antara yang first masuk Islam. Dia pergi perjanjian Aqabah kedua. Dia pemimpin Ansar. Bara' ibn Ma'rur, satu, dia orang first, dia pembesar Ansar. Itu satu. Yang kedua, sempoinya dia ni, masa tu kiblat menghadap ke Syam, kan? Awal-awal Islam ni, awal ni perjanjian Aqabah, orang Mekah tak masuk Islam ni, kiblat menghadap ke Syam. Habis dah perjanjian Aqabah pertama, Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab berdakwah balik semula ke Madinah. Kumpullah mereka ni nak pergi jumpa Nabi SAW. Mereka pun solat.
Bara' ibn Ma'rur, dia dalam perjalanan nak pergi Mekah, dia solat menghadap Mekah. Dia ni orang first solat menghadap Mekah. Dia solat menghadap Mekah. Orang kata tak boleh, Nabi solat ke arah Syam. Dia kata apa? Ada ilham. Ilham ni Allah Ta'ala bagi kat aku semayang menghadap ke Mekah. Dia solat menghadap ke Mekah, Bara'. Dan sampai ke Mekah, orang duk kutuk dia juga. Orang kata salah kiblat Syam, orang semayang suka hati siapa? Dia ni buat bid'ah dan tu. Orang semua hadap Syam, pergi hadap ke Mekah siapa? Dia kata kalau tidak aku nak jumpa Nabi SAW. Bara' dan juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma, dua orang ni pergi jumpa Nabi SAW. Orang tanya macam mana nak jumpa Muhammad. Ketika tu susah, orang tak tahu siapa tu Nabi, dan keadaan Nabi ni tersembunyi, dakwah belum terbuka lagi. Mereka kata kenal tak Muhammad? Ka'ab pun tak kenal, Bara' pun tak kenal. Mereka kata kenal tak Abbas? Dia kata Abbas kan kenal, Abbas ni orang besar. Pergi jumpa, cari Abbas. Kalau kamu jumpa Abbas, Muhammad selalu duduk sebelah Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad akan duduk di sebelah dia. Mereka pun masuk, dua orang pergi jumpa Abbas. Abbas kenal mereka berdua, lalu duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi tanya siapa yang datang ni. Mereka kata satu namanya Bara' ibn Ma'rur, satu lagi namanya Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, riwayat yang dhaif dah. Kata Ka'ab bin Malik, aku dengar satu perkataan Nabi yang aku sangat suka pada ketika itu, iaitu apabila orang kata yang ni Ka'ab bin Malik, Nabi kata syair. Yang ni kau yang dikatakan ahli syair tu, yang pakar syair. Abbas kata ya, dia tu. Ka'ab kata Nabi kenal aku. Aku main ni, aku tak tahu rupa Nabi macam mana, tapi Nabi pernah dengar tentang aku dan Nabi kenal aku. Nabi tanya syair. Aku kata ya syair. Al-Bara' kata wahai Rasulullah, aku dapat ilham, aku solat menghadap ke Baitullah. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi kata itulah kiblat kalau kau boleh bersabar. Tapi dia pun selepas tu solat hala Baitul Maqdis macam biasa, sehinggalah diubah kiblat. Maksudnya dia ni orang first lah. Kalau ikut riwayat tu orang first yang pergi menghadap ke Baitullah Al-Haram, Kaabah. Baik, Al-Bara' ibn Ma'rur, antara keistimewaan dia ni ketika perang kita ni bila menunjukkan rasa perasaan dalam keadaan berbeza lah. Orang punya kadang-kadang orang marah, keadaan dia berbeza, muka dia jadi merah dan sebagainya. Bara' ibn Ma'rur apabila dia marah, dia akan ketak badan dia. Dia akan ketak sampai dia terkencing dalam seluar dia. Ini Bara' ibn Ma'rur setiap kali perang. Itulah yang berlaku dalam perang Yamamah. Dia marah, badan dia berketak sebab dia tak boleh tahan marah tu, sampai dia kencing dalam seluar dia. Dalam keadaan itulah dia keluar dan dia pergi berperang dan melawan dengan musuh dia. Itu salah satu dia. Dan antara yang lain yang pergi perang ketika itu juga, para sahabat ketika tu, slogan mereka, wah Muhammadah. Maksudnya kami ni tentera mewakili Muhammad. Itu slogan mereka. Mereka ucapkan sesama mereka, ya ashab suratil Baqarah, batala sihrul yawm. Musailamah guna sihir, tapi ucapan yang para sahabat Nabi SAW ucap, mereka kata, wahai orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah, sesungguhnya pada hari ini sihir telah pun tewas. Wahai yang menghafal surat Al-Baqarah, sihir telah tewas. Ketika peperangan sedang berlangsung ini, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berjaya membunuh Rajal Ibn Urfuh, yang jahat tadi tu, yang khianati Nabi SAW. Rajal telah dibunuh. Antara yang lain berlaku ketika perang ini, Salim Maula Abu Hudzaifah. Orang tanya kepada Salim, pemimpin Muhajirin yang pegang bendera Muhajirin. Orang tanya dia, macam mana kalau kita kalah pada hari ini? Adakah engkau akan patah balik? Kata Salim, bi'sa hamilil Quran ana idan. Salim kata, kalau aku berpatah balik ke belakang, tinggalkan medan ini, artinya akulah seburuk-buruk orang yang menghafal Al-Quran. Itu kata Salim. Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, antara orang yang dia betul-betul kehadapan, dia betul-betul berperang. Dalam keadaan tengah berperang tu, Zaid bin Khattab kata, wallahi aku bersumpah, aku takkan bercakap dengan sesiapa pun melainkan setelah Allah memutuskan siapa di antara kita yang menang, ataupun aku pergi menemui Allah. Ketika itu aku akan cakap. Demi Allah, aku takkan buka mulut, aku takkan cakap dengan sesiapa sampai kita menang ataupun aku pergi menemui Allah. Dan dia, itu perkataan terakhir dia, dan dia diamkan diri dia pergi perang sampai dia dibunuh. Apabila dia dibunuh, Zaid bin Khattab, kabar itu sampai kepada Umar. Umar sedih.
"Man sabaqani ila Islam", dia mendahului aku masuk Islam dan dia mendahului aku menemui syahid, Zaid bin Khattab. Ini adik kepada Umar. Antara yang berada dalam medan itu juga adalah Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang dia kata, "Zayyinul Quran bil fi'al, zayyinul Quran bil fi'al." Wahai orang-orang yang menghafal Al-Quran, zayyinul Quran bil fi'al, hiasilah Al-Quran dengan perbuatan kamu. Thabit ibnu Qais radhiyallahu anhu, pemimpin Ansar tadi, apa yang dia buat? Dia keluar daripada kemah perang dia pakai kain kafan, dah siap. Dan dia letakkan wangi-wangian atar atas kafan dia, bersedia untuk mati. Dia pegang bendera Ansar, dia gali tanah sampai lutut dia tanamkan tanah tu, lalu dia berdiri di situ. Thabit bin Qais takkan beralih ke belakang, takkan patah balik ke belakang. Dia stay di situ sampai dia dibunuh. Dengan dia pakai kain kafan yang siap. Jadi ini antara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dalam medan perang. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia orang yang membawa kuda ketika itu, dia masuk dan dia mubazarah, dia ajak orang untuk lawan one by one. Dan setiap orang yang datang berhadapan dengan Khalid, setiap di antara mereka meninggal. Dia bunuh setiap orang yang berdepan dengan dia. Musailimah tak berani. Musailimah tunggu dia, tentera dia satu persatu datang, dan setiap siapa yang datang semua dibunuh oleh Khalid. Kata Khalid, "Ana ibnul Walid al-Ud", aku adalah anak kepada Al-Walid bin Ud. Siapa di antara kamu yang nak lawan, silakan. Dan dia terus menerus lawan sehingga dia berjaya membunuh mereka. Akhirnya apabila ramai di kalangan tentera Musailimah terbunuh, mereka pun lari masuk ke dalam satu kebun. Kebun itu nama dia Hadiqatul Maut. Muhakkam Ibn Tufail tadi, dia ajak mereka masuk ke dalam kebun. Dia buka kebun ni bukan macam kebun kita. Kebun kita senang, siapa nak masuk curi buah boleh curi, boleh keluar. Kebun Arab Jahiliyah ni dia jaga dinding elok, tak boleh masuk. Makanan cukup untuk hidup dalam tu. Itu maksud kebun, hisn. Macam kita cerita orang Yahudi dulu zaman Nabi kan, selagi tak keluar daripada kebun tu, selagi itulah mereka tak kalah. Sebab dia ada dinding yang tinggi, orang tak boleh masuk. Tutup dengan pintu yang lapik alang kayu yang memang kuat lah, macam penjara kebun ni. Jaga betul lah, ada rumah, ada makanan, ada minuman, semua cukup. Al-Muhakkam bin Tufail, dia panggil orang semua masuk dalam kebun. Masuk dalam kebun, sampailah yang last sekali masuk dalam kebun, ditutup pintu kebun, termasuk Musailimah al-Kadzdzab masuk dalam kebun. Selamatlah mereka duduk dalam tu. Tapi Al-Muhakkam sebelum dia sendiri sempat masuk, dia telah dibunuh oleh Abdul Rahman ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia dibunuh dan dia mati, orang lain semua selamat masuk dalam kebun. Dan ketika itulah tentera Islam mereka berkumpul semula, mereka kutip mayat-mayat siapa yang boleh dikutip, boleh selesaikan. Khalid pun tunggu dengan para sahabat, tak ada pilihan. Mereka duduk di dalam benteng yang sangat kuat dijaga, kita duduk di luar. Apa kita perlu buat? Tak boleh buat apa. Tunggulah mereka di situ. Sehinggalah Al-Barra ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Al-Barra ibn Malik, saya rasa dia nasuk Al-Barra ibn Malik, nanti saya cek balik, tak pasti pula. Kata Al-Barra, "Kamu lemparkan aku ke dalam." Aku masuk dalam, aku pergi ke arah pintu, aku buka pintu tu, dan kamu masuk serang. Mereka tanya kepada Al-Barra, "Macam mana nak masuk? Hang masuk akan dibunuh." Dia kata, "Tak apa, cari tempat yang paling dekat dengan pintu, yang paling musuh kurang perasan. Sekurang-kurangnya aku boleh lawan berapa ramai yang aku lawan. Aku sampai ke pintu cepat, aku buka pintu, kamu masuk, kamu lawan." Ini dia punya tahap korban ni, Masya Allah. Siapa boleh buat itu? Orang biasa fikir diri sendiri. Perang pun biasa, orang tak nak duduk dalam situasi yang memang mati. Sampai perang-perang yang besar pun, orang kalau nampak tak ada harapan nak menang, orang akan lari. Tapi Barra ibn Malik radhiyallahu anhu, dia bagi cadangan, lemparkan aku ke dalam. Buat lestik ni, tarik, lemparkan aku ke dalam. Aku masuk, aku buka pintu, kamu masuk dan kamu lawan. Maka mereka pun bersetuju. Mereka angkat dia di atas besi, tarik, dan mereka lemparkan dia ke dalam kebun. Apabila masuk Barra ibn Malik dalam kebun, lalu dia berjaya untuk bunuh beberapa orang, dan dia buka pintu dari dalam. Apabila pintu dibuka dari dalam, ketika itu masuklah tentera Islam beramai-ramai, dan mereka serang saki baki tentera Musailimah yang masih tinggal. Mereka serang semua, hampir ke semua tentera Musailimah yang dibunuh. Musailimah ketika itu dia sandar dekat dinding, dia duduk rehat dekat dinding.
dalam keadaan dia melihat tentera dia ni semua kalah, sihir dia tak jadi dah. Sihir ni kecil-kecil boleh dah berjaya. Nak bagi orang tu sakit lutut, nak bagi orang tu muntah darah sikit boleh lah. Tapi dalam kes besar-besar sihir tak jadi kan. Bila sahabat Nabi datang dan mereka seru diri mereka, ya ashab suratil Baqarah, wahai orang yang menghafal suratil Baqarah, sihir mati, tak jadi. Hilang sihir semua. Ketika itu dia dengan bodyguard dia duduk di keliling Musailimah Al-Kadzdzab. Ketika itu orang datang dengan tombak dan orang bunuh dia. Siapa yang bunuh dia? Wahsy radhiyallahu anhu. Wahsy dia ambil tombak, dia tikam Musailimah Al-Kadzdzab sehingga tembus badan dia daripada sebelah ke sebelah yang lain. Kata Wahsy, qataltu afdalun nas ba'da Rasulillah. Aku telah bunuh sebaik-baik manusia setelah Nabi SAW, iaitu Hamzah. Dan aku juga telah bunuh seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini, iaitu Musailimah. Dia bunuh kedua. Kemudian apabila Musailimah telah ditikam, pada ketika itu datang Abu Dujanah, Simak ibn Harb radhiyallahu anhu, Simak, dan dia dengan pedang dia tebas kaki Musailimah Al-Kadzdzab. Abu Dujanah saya cerita dulu, cerita dia dalam perang Badar ataupun dalam perang Uhud, seorang pahlawan Islam yang besar dalam perang Uhud. Kemudian habislah selesai, tentera Musailimah habis ke semua mereka. Sampailah yang tinggal di antara mereka tu sangat sedikit. Ketika itu Maja'ah ni yang ditangkap dan diikat oleh Abu Bakar, oleh Khalid Al-Walid. Maja'ah kata ada lagi tentera yang bersembunyi di sebalik kebun ni, ada tentera yang bersembunyi. Mereka ni masih kuat untuk lawan, tapi aku boleh minta mereka surrender. Dia tahu dah tak ada apa, tapi dia tipulah nak mempertahankan orang yang dia suka, dia tipu. Dia kata ada tentera yang bagus dekat sini. Khalid pun fikir-fikir, tengok tentera dia penat dan sebagainya. Tapi Khalid ni dia tak nak beralah. Tak apa, kalau mereka nak beralah, kami terima. Tentera dia pun tak penat lah kalau mereka beralah. Maja'ah kata hantar aku pergi, aku boleh bincang dengan mereka, tengok apa mereka buat keputusan. Maka Maja'ah pun pergi di sebalik kebun. Dia bagi tahu kepada mereka, dia tahu tak ada siapa dekat situ. Yang tinggal dekat situ hanyalah perempuan-perempuan je. Maja'ah kata kamu pakai topi besi, kamu naik, angkat kepala di atas benteng, supaya Khalid nampak, Khalid ingat tentera masih ramai. So Khalid boleh terima aku punya proposal. Mereka ramai-ramai semua tak topi besi atas kepala, semua angkat berdiri. Khalid nampak, oh ada lagi tentera rupanya. Maja'ah datang balik. Maja'ah kata kat Khalid, terimalah pendamaian. Nak lawan nanti susah, penat. Khalid kata damai lah. Damai. Khalid masuk, tengoklah perempuan semua pun ajak aku tengah tipu aku. Perempuan. Tapi perempuan-perempuan ni ada di antara mereka yang baik lah. Antaranya satu orang perempuan daripada Bani Hanafiyah yang diambil oleh Sayyidina Ali. Lalu daripada itu dapat anak Sayyidina Ali, Muhammad bin Hanafiyah. Anak daripada salah satu perempuan yang baiklah yang masih tinggal dalam kebun tu. Dikatakan di kalangan para ulama, mereka mengatakan Muhammad bin Hanafiyah adalah anak Sayyidina Ali yang paling alim. Lebih alim daripada Hasan dan juga Husain dalam ilmu fiqh. Dan dia dicintai oleh Sunni dan juga Syiah. Dia adalah tokoh dalam Sunni dan juga Syiah. Nama dia Muhammad ibn Hanafiyah, tapi anak Sayyidina Ali lah sebenarnya. Ibnu Hanafiyah ni sebab disandarkan kepada mak dia daripada tawanan perang Bani Hanafiyah. Jadi tangkaplah semua perempuan ini, bawa balik kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tanya mereka, kamu nak beralah? Mereka pun beralah. Abu Bakar kata tak apalah, kita terima mereka ni sebagai orang saudara kita. Mereka pun tak nak lawan, mereka pun dah bertaubat, kita terima. Tapi Abu Bakar tanya dekat mereka, cuba baca saya apa ayat Quran yang Musailimah ajak hangpa dulu ni. Apa yang dia ajak hangpa? Mereka kata kat Abu Bakar, kalau kami baca ni tak apa, tak salah lah. Abu Bakar kata tak apa, baca tengok apa ayat yang diturun. Lepas itu ini ayat-ayat yang turun kepada dia. Antaranya, ya difda'u bintu difda'in, wahai katak anak kepada dua ekor katak, naqi lakum tanqin, maka dia membersihkan untuk kamu. Naqi, bersihkanlah untuk kamu. Lal ma' takdirun wala syaribu tamna'in, janganlah kamu mengotorkan air dan janganlah kamu menghalang orang daripada minum air. Ra'suki fil ma' wa dhanubuki fit tin,
Kepala kamu, wahai katak, berada di atas air, dan ekor kamu berada di atas tanah. Ini ayat Quran turun dekat Musailimah. Dia pun membaca dekat Abu Bakar. Abu Bakar kata, ada lagi tak ayat yang turun dekat dia? Ada. Baca lagi. Apa lagi ayat yang ada? Dia tak tiru ayat Nabi. Antara dia baca ni, dia kata wal mubdirati zar'a, wal mubdirati zar'a, wal mubdirati zar'a. Ni maksudnya demi biji-biji benih yang ditanam. Wal hasidati hasda, demi anak-anak pokok yang ditanam juga. Wadhariyati qamha, demi pengisar yang mengisar tepung. Wattahinati tahna, demi penguli roti yang menguli roti. Wal khabizati khabza, demi penebar roti yang menebar roti. Wasaridati darsadwa, wasaridati sarda, demi apa nama makanan saya pun tak tahu dah. Sari tahu tak sari? Arab makan sari. Sari ni bubuk lah, kira bubuk lah senang. Dia roti campur dengan ayam, dia masak sekali. Wasaridati sarda, demi bubur yang menjadi bubur. Wallaqimati laqma, demi sesuap makanan yang disuap. Ihalatan wasahma, sama ada lemak itu lemak pejal ataupun lemak cair. Para ulama mereka, ada sebahagian ulama mereka kata unzila al-Quran Muhammad ala qalbihi wa unzila Quran Musailamah ala batnihi. Mereka baca syair ni, mereka telah sekali sesungguhnya Quran Muhammad turun di jantungnya, sedangkan Quran Musailimah turun di perutnya. Dia cerita pasal makanan dia semua. Roti, tepung, suap nasi, sari, segala benda boleh makan, dia cerita pasal makanan. Itulah cerita-cerita dia pun. Akhirnya Abu Bakar tanya, kenapa lah kamu pergi ikut dia, kamu teruk sangat ikut dia? Di mana kamu letakkan akal kamu ketika kamu ikut dia? Mereka kata, dia cakap kami ikutlah. Sama ada sihir, sama ada diperbodohkan, apa sahaja kita tak tahu, tapi ikut. Dan Musailimah ni dia fail. Dia nak tiru Nabi SAW. Dia buat tak jadi. Pergi satu mata air kan, mata air tu air tinggal sikit je air mata air tu. Musailimah pergi ke situ, dia dengar cerita ada mukjizat Nabi pergi ludah, air jadi banyak. Dia pun sama juga, bismillahirrahmanirrahim, dia pergi ludah kering terus. Telaga tu kering terus, tak ada air. Musailimah punya jahat. Dia pergi pula telaga lain, sama juga air tinggal sikit je. Musailimah pun bismillahirrahmanirrahim, dia ludah air tu jadi masin, tak boleh nak minum. Itu yang dia namakan mukjizat. Dia pergi pokok kurma. Orang nak tunjuk hebat ni macam-macam cara lah. Dia pergi ke pokok kurma. Kamu nak berkat, aku bagi berkat dekat pokok ni. Ya, nak berkat. Apa dia buat? Dia pergi ambil wuduk. Kamu simpan wuduk ni dalam bekas. Ambil wuduk, simpan dalam bekas, pergi curah kat pokok tu. Mereka pun ambil, pergi curah kat pokok tu. Pokok tu tak ada buah terus. Pokok tu pun tak suka dekat dia. Budak kecil 2 orang datang nak suruh dia tahnik. Dia pun usah kepala 2 orang budak kecil. Dia buat tahnik daripada 2 orang. Selang berapa bulan, satu budak jadi bisu, satu budak jadi botak. Memang tak ada tanda untuk menjadi Nabi, tapi orang percaya dan orang ikut Musailimah al-Kadzdzab. Nak cerita kan, dia ahli sihir. Dia buat semua benda tak jadi. Al-Quran dia sangat bodoh. Ayat Quran dia tu maksud sangat buruk. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtum. Ayat yang tak masuk akal. Dia nak tiru ayat Quran kan, wa ma adraka ma yaumuddin. Bila Al-Quran kata wa ma adraka, benda tu besar, kita tak tahu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kehancuran. Kamu tahu tak apa hari kehancuran? Besar. Kamu tahu tak apa tu hari kiamat? Kamu tahu tak? Maksudnya lepas kamu tahu tak ni, akan datang benda yang manusia tak pernah nampak dan tak pernah bayang. Allah Ta'ala nak kata, nak beritahu kat apa gambaran benda yang kamu tak tahu.
Di situ Allah gunakan wama adraka. Maksudnya perkataan tu besar. Musailimah ni punya teruk, dia tengok-tengok ayat Quran, dia kata, oh dalam Quran ada wama adraka, cantik. Dalam Quran ada cerita pasal binatang, cantik. Sekali orang beritahu dekat dia, Muhammad ada suratul fil. Dia kata, aku pun ada suratul fil juga. Kita baca, dia pun baca lah. Wal fil, wama adraka mal fil. Demi gajah, wama adraka mal fil. Kamu tahu tak gajah tu apa? Lahu khurtum. Gajah ni ada belalai. Orang dengar, orang kata, apa ni Quran dia ni? Apa Quran dia ni? Quran Nabi bila datang, wama adraka, benda besar. Hang, wama adraka, tahukah kamu? Tahukah kamu? Gajah ada belalai. Memanglah kami tahu. Abu Bakar kata, Quran yang teruk macam ni, macam mana apa boleh ikut dia? Akal kamu mana pergi ikut dia? Apa kata kami ikut? Cerita Musailimah ni nak amakkan kita, begitulah sunnah orang yang sesat. Jangan pandang orang sesat tu bodoh-bodoh begitu sahaja. Di sebalik kebodohan tu akan ada ramai orang yang ikut dia. Teruk, seteruk-teruk orang yang kita nampak, Musailimah ni kira standard begitulah. Itu pun orang ikut. Menunjukkan adalah sambutan. Sambutan ni bukan datang dengan kecerdikan. Kadang-kadang dengan kebodohan juga akan ada kecerdikan. Yang akan ada orang ikut juga. Sesat-sesat ni orang ikut. Sebab tu para ulama Al-Baqillani kot, kata silap, kata ayat-ayat Al-Quran Musailimah ni kami tulis. Yang dia kata Al-Quran ni kami tulis supaya jadi pengajaran untuk orang yang ambil pengajaran. Kebodohan itu sebenarnya sangat luas. Dia boleh sampai ke tahap yang macam-macam, dan orang tetap mengikut. Jadi saya ingat panjang cerita Musailimah ni. Hari ni kita berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buat soalan sikit. Kalau tidak, bab lain ni kita sambung lain kali dulu, InsyaAllah. Sikit lagi berkaitan dengan orang-orang yang murtad. Kemudian kita boleh sambung tentang pembukaan kota-kota baru lepas tu. Tak ada orang hari ni? Kita tak ada soalan, kita buat majlis dulu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.